Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 16 Disember 2020. Saya Karzari Afindi. Dan saya Akmal Saleh. Ikuti berita ini. Sarawak mampu menjadi negeri maju menjelang 2030 setelah rakyatnya dapat menguasai pengetahuan dan inovasi teknologi tinggi, sekaligus mampu memanfaatkan sumber alam dengan cekap. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng, dua negara iaitu Estonia dan Korea Selatan masing-masing mempunyai kelebihan dari segi aplikasi teknologi dan kualiti inovasi rakyat menjadi panduan Sarawak dalam merealisasikan visi itu. Sarawak has one advantage. We can follow Estonia in terms of technology application. We can follow Korea with the quality of its people. On top of that, we have the resources that Korea hasn't got. Now, if you compare the two, I'm sure Sarawak can achieve a developed state by 2030. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Anugerah Konvensyen Inovasi Penjawat Awam SCSICA 2020. Selaras dengan matlamat itu, katanya lagi pendekatan penyampaian perkhidmatan kerajaan perlu lebih bersepadu dan memberi perhatian kepada hasil pendekatan yang berpusatkan rakyat. This citizen-centric approach innovates and simplifies service delivery by focusing on what governments are trying to achieve in terms of citizen outcomes, integrating information among multiple silo systems, and working collaboratively with other agencies. Pandemik COVID-19 juga telah mewujudkan warga baharu dalam dunia baharu dengan mempunyai ciri-ciri yang inginkan kepantasan dan mahukan perubahan serta lebih responsif tidak kira di mana mereka tinggal. It seems that the citizens know more. They are better educated with ready access to technologies that not only force governments to be more transparent, but able to rethink notions of transparency. Golongan muda terutama pelajar di peringkat sekolah rendah perlu mengetengahkan bakat, kreativiti dan budaya dalam pembelajaran digital menerusi animasi. Ini kerana menurut Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, 3 komponen tersebut merupakan asas yang boleh memberi kefahaman pembelajaran yang lebih meluas. Lebih-lebih lagi jelas beliau ia sejajar dengan matlamat Kerajaan Sarawak menerusi Sarawak Multimedia Authority SMA dan juga Jabatan Pendidikan Negeri menekankan pembelajaran digital animasi. Mengambil contoh negara luar seperti China katanya yang kini mengetengahkan penggunaan animasi dalam beberapa sukatan pelajaran. Negeri China sekarang ini dia mengajarkan ilmu sains melalui permainan games di dalam merupakan animasi dan juga matematik dia, sains dia dipaparkan di dalam corak animasi. Jadi kepahaman budak tu saya fikir dia boleh faham lebih baik daripada waktu saya dululah. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian insentif kepada Sekolah Kebangsaan Temong Serian di Wisma Bapa pada Rabu. SK Temong Serian telah menerima insentif sebanyak RM25,000 daripada Kerajaan Sarawak susulan kejayaan menempah nama di Brazil baru-baru ini. 2 murid daripada sekolah berkenaan telah menerima anugerah Best Film by Popular Jury di Festival de Cinema de Alvorada, Brazil dengan filem pendek animasi bertajuk Batu Bijanji. Filem berkenaan adalah karya Margaret Sawit dan Nabiatu Dania Zulfakat Muhammad Zulfadli menerusi kategori sekolah rendah. Filem animasi berdurasi 34 saat itu turut tercalon dalam kategori animasi terbaik bagi peringkat sama. Penghasilan karya ini turut dibantu guru mereka dan syarikat produksi.
Sementara itu, Guru Besar SK Temong, Cliffland Raden berkata, kejayaan dua muridnya di peringkat antarabangsa begitu membanggakan meskipun terdapat kengkangan masa. Mereka berdua berminat untuk membuat filem ini secara rotoskop, dan kalau kita pikirkan filem yang sebegini tidak disangka dapat disiapkan dalam masa 10 hari. Bagi kedua pelajar berkenaan, mereka tidak menyangka kejayaan ini memberi semangat kepada mereka untuk meneruskan karya seterusnya. Bersyukur dan teruja mendengar kami mendapat menang dalam pertandingan ini. Dan ini kejayaan kami bersama sekumpulan. Banyak yang bantu kami adalah guru bimbingan, Cikgu Wan dan Cikgu Ridwan, doa dari keluarga, sokongan dari kawan-kawan, pihak pentadbir. Seterusnya, sokongan ahli parlimen terhadap Belanjawan 2021 membuktikan mereka menyedari kepentingan belanjawan itu untuk program rakyat dengan keutamaan ialah bagi melawan pandemik COVID-19. Itu dedah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Katanya, belanjawan itu juga sangat penting kepada kerajaan bagi meningkatkan taraf hidup rakyat dan seluruh lapisan masyarakat, terutama golongan B40, M40, golongan rentan serta mereka yang kurang bernasib baik. Muhyiddin turut berterima kasih kepada semua ahli parlimen Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak dan Parti Bersatu Sabah yang telah menyokong belanjawan itu dari peringkat dasar, peringkat jawatan kuasa hingga kepada bacaan kali ketiga. Belanjawan pertama Kerajaan Perikatan Nasional PN itu diluluskan di Dewan Rakyat pada Selasa apabila rang Undang-Undang Perbekalan 2021 Belanjawan 2021 tersebut memperoleh sokongan majoriti ahli parlimen. Rang undang-undang itu diluluskan melalui undi belah bahagian selepas bacaan kali ketiga oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Menyaksikan 111 ahli parlimen bersetuju, 108 tidak bersetuju dan seorang tidak hadir. Perdana Menteri berkata sokongan padu itu membuktikan kerajaan PN sentiasa mengambil kira kebajikan, keselamatan nyawa, kesejahteraan hidup rakyat serta pemulihan ekonomi negara dalam apa sahaja tindakan yang diambil. Bagi penganalisis sosiopolitik dari Universiti Melaya Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, apa yang pastinya undi sokongan tersebut adalah untuk memastikan kebajikan rakyat terpelihara termasuk mahukan pembangunan dijalankan dengan lancar. Yang pasti kita lihat bahawa undi sokongan terhadap bajet ini disokong atas dasar untuk memastikan kebajikan rakyat terpelihara, pembayaran gaji tepat pada masanya dan peruntukan pembangunan di seluruh negara ini berjalan dengan lancar. Sekiranya tidak dapat diluluskan, maka banyak perkara pembangunan, pembayaran gaji akan tergendala. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengisytiharkan proklamasi darurat di Parlimen Gerek Perak dan Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya Sabah sekaligus membatalkan dan menangguhkan pilihan raya kecil PRK2 kerusi berkenaan. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Seri Paduka bertitah demikian selepas memperhalusi penjelasan beliau yang menyembah maklum nasihat Jemaah Menteri berhubung perkara itu. Katanya lagi, Jemaah Menteri pada 4 Disember lalu telah membincangkan secara terperinci akan kesan PRK Gerek dan Bugaya jika diadakan pada masa pandemik COVID-19 masih menular di negara ini. Mengambil iktibar penularan COVID-19 susulan pilihan raya negeri Sabah pada September lepas, Jemaah Menteri berpandangan kedua-dua PRK itu perlu dielakkan atas faktor ancaman kesihatan awam, ancaman ke atas kehidupan ekonomi dan ancaman ketenteraman awam. Sebelum ini, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan kedua-dua PRK itu diadakan serentak pada 16 Januari depan susulan kematian wakil rakyat kedua-dua kawasan tersebut. Ahli Parlimen Gerek Datuk Hasbullah Osman meninggal dunia pada 16 November lalu di Raub Pahang akibat serangan jantung. Sementara Adun Bugaya Manis, Muka Muhammad Darah pula meninggal dunia keesokan harinya 17 November kerana komplikasi penyakit buah pinggang. Jasa dan Pengobanan Allahyarham Profesor Diraja Ungku Abdul
Aziz Ungku Abdul Hamid tiada tolok bandingnya dan akan sentiasa dikenang di minda dan hati setiap rakyat Malaysia. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan Allahyarham sebagai seorang tokoh akademik dan ekonomi yang unggul dan amat disegani. Tambahnya, Allahyarham juga merupakan seorang pakar ekonomi yang banyak menyumbang idea kepada pembangunan agama, bangsa dan negara termasuk dalam menangani isu kemiskinan di luar bandar. Allahyarham adalah anak watan pertama dilantik menjadi Naib Kaunselor Universiti Malaya dan memegang jawatan itu paling lama iaitu selama 20 tahun sejak 1968. Kata Muhyiddin, di bawah kepimpinan Allahyarham, Pusat Asasi Sains ditubuhkan yang menyaksikan kelahiran ramai doktor, jurutera dan profesional dalam kalangan anak tempatan. Ungku Abdul Aziz, tokoh akademik berusia 98 tahun, meninggal dunia pada kira-kira 4 petang Selasa dan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara pada 9.30 malam juga pada Selasa. Komitmen Ungku Aziz dalam memperkasakan ekonomi masyarakat begitu signifikan. Selain penubuhan tabung haji, Allahyarham merupakan penggerak koperasi negara dan merupakan Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Angkasa selama hampir 40 tahun iaitu dari 1971 hingga 2009. Ungku Aziz dianugerahkan Profesor Diraja Ekonomi daripada Kerajaan Persekutuan pada 1978 dan beliau juga menerima anugerah kehormat dari lebih 10 universiti dalam dan luar negara. Pada tahun 1997, Ungku Aziz merupakan penerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah bagi tahun 1418 Hijrah. Bertemu kembali. Sertai pelbagai festival filem antarabangsa. Itu langkah agresif yang dimulakan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS untuk melihat karya tempatan berdaya saing dengan filem antarabangsa. Langkah tersebut juga untuk merealisasikan hasrat Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah mencapai projek Oscar bermula tahun depan. Kata Pengerusi FINAS Zakaria Abdul Hamid, FINAS terpaksa menangguhkan penyertaan ke festival luar negara berikutan ancaman pandemik COVID-19 di seluruh dunia tahun ini. Bagaimanapun, tambahnya FINAS akan kembali mengorak langkah agresif untuk memperjuangkan karya tempatan ke peringkat global sekiranya COVID-19 pulih pertengahan tahun hadapan. Menerusi mesyuarat ahli Perbadanan FINAS, mereka sebulat suara mengiktiraf 33 festival filem antarabangsa yang dianggap berprestij baru-baru ini. Penyertaan filem yang layak akan diumumkan, bagaimanapun FINAS mengalung-alungkan lebih banyak penyertaan dihantar penerbit filem. Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan sentiasa menyokong segala usaha dan inisiatif memperkasakan semula industri kreatif yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata, setiap penggiat industri harus bijak untuk mengambil peluang daripada sokongan yang diberikan. Beliau menyarankan penggiat seni mengambil peluang daripada pihak Kementerian dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS bagi memajukan industri kreatif dan perfilman negara. Beliau juga berharap semua pihak dapat berganding bahu dalam menghasilkan karya kreatif yang berkualiti, sekaligus merancangkan semula industri ini sejajar dengan matlamat kerajaan bersama untuk kepesada antarabangsa. Beliau kata demikian ketika menyempurnakan pelancaran teater dalam talian Rasa di Kuala Lumpur pada Selasa.
Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan menambah pusat daerah mengundi dan saluran mengundi. Ini bagi menggalakkan rakyat supaya keluar mengundi sekiranya Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 diadakan dalam suasana norma baru. Menurut Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Syabuddin Yahya, selain mempercepatkan proses undi, ia juga bagi mengatasi kebimbangan pihak yang ingin keluar mengundi. Pihak SPR juga katanya mempunyai perancangan di mana akan memperkenalkan peraturan yang menggalakkan para pengundi turun dengan jumlah maksimum di satu-satu tempat. Peraturan-peraturan yang akan diperkenalkan ialah dengan membanyakkan tempat-tempat ataupun pusat daerah mengundi dan juga membanyakkan saluran-saluran mengundi. Oleh yang demikian, proses pengundian akan berjalan dengan lebih segera dan akan selesai lebih awal. Jadi ini memberi satu jaminan dan keyakinan kepada pengundi-pengundi bahawa mereka akan dapat melalui atau melaksanakan proses pengundian dengan lebih cepat, dengan lebih sempurna dan insya-Allah akan terselamat daripada gejala COVID tersebut. Terdahulu beliau turut mendedahkan bahawa SPR akan melaksanakan PRU dalam suasana baharu seperti mengamalkan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan dari Senator Idris Ahmad pada Dewan Negara Khamis. Baik, nisbah hutang Kerajaan Persekutuan pada akhir November lepas mencatatkan RM818.2 bilion atau 56.8% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Dedah Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, paras hutang itu masih di bawah had 60% KDNK yang ditetapkan. Tadi status kedudukan hutang Kerajaan Persekutuan berdasarkan had statutory di bawah Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Pembiayaan Kerajaan ataupun dalam kurungan penyakit coronavirus 2019, Akta 830. Ia meliputi instrumen MGS, MGII dan juga MITB. Nisbah hutang terkumpul Kerajaan Persekutuan kepada KDNK pada akhir bulan yang lepas, November 2020, adalah RM818.2 bilion yang bersamaan dengan 56.8% KDNK. Oleh itu, paras hutang ni berdasarkan had statutory masih lagi di bawah had 60% KDNK yang ditetapkan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Senator Muhammad Yusmadi Muhammad Yusof yang ingin tahu sama ada hutang kerajaan berada pada had yang dibenarkan. Ketika menjawab soalan asal, Muhammad Yusmadi mengenai status hutang kerajaan berhubung projek mega yang dibatalkan Kerajaan Pakatan Harapan, Tengku Zafrul memaklumkan bahawa obligasi pembayaran hutang tetap diteruskan seperti terkandung dalam perjanjian berkaitan. Mengulas lanjut, beliau berkata beberapa projek yang ditangguhkan seperti Transit Aliran Ringan 3, LRT 3, Tren Aliran Transit Masa 2, MRT 2 serta projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL diteruskan semula dengan skop dan kos yang ditambah baik. Masa yang sama, terdapat juga beberapa projek seperti projek Kereta Api Laju KL Singapura HSR, projek Trans Sabah Gas Pipeline TSGP, Mas Rapid Transit 3 MRT 3 dan projek Multi Product Pipeline MPP yang masih dalam proses rundingan untuk diteruskan semula. Tiada sebarang keputusan yang akan diambil kerajaan berkenaan kemungkinan pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan GST dalam keadaan pandemik COVID-19 dan sehingga keadaan ekonomi pulih. Kata Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, keutamaan pada masa ini adalah menyokong usaha-usaha memerangi penularan COVID-19, melindungi rakyat dan menyokong perniagaan. Bagaimanapun, beliau berkata kerajaan sedang menjalankan kajian dan mendapatkan pandangan serta maklum balas pelbagai pihak berkepentingan mengenai kesesuaian untuk melaksanakan apa-apa model cukai kepenggunaan dengan mengambil kira semua aspek. Ia termasuk kelemahan sistem cukai jualan dan cukai perkhidmatan sekarang serta kelemahan sistem GST terdahulu.
Bagaimanapun bagi pensyarah UNIMAS Azida Rashidi, beliau berpendapat pelaksanaan apa-apa model cukai kepenggunaan tidak memberi perubahan yang ketara kepada pembeli mahupun pembekal. Saya ingat dia tak ada memberi beza sebab dulu dengan GST mahal, sekarang masih mahal juga. Saya ingat tak ada beza. And then penerangan tentang GST dengan yang SST yang terkini pun tak menyeluruh, dan saya rasa perbezaan terlalu sedikit dengan harga barang, malah makin naik sekarang ni. Sementara itu, bagi pembekal barangan makanan Pui Wei Yang, beliau menyifatkan pelaksanaan cukai kepenggunaan memberi kebaikan kepada ekonomi negara. The real effect of GST and SSTs really comes after a year or two of experimenting on the consumers. But overall, I think it's a good approach for the Malaysian economy. We'll see later on for the real effect. Yeah, thanks. Perkhidmatan cawangan bank bergerak dilengkapi mesin pengeluaran wang automatik ATM di beberapa kawasan luar bandar dan pedalaman di Sarawak akan dilancarkan hujung Januari 2021. Kata Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Bank Negara Malaysia BNM menjalin kerjasama dengan Kerajaan Sarawak dan beberapa institusi kewangan iaitu Agrobank, Bank Rakyat, Bank Simpanan Nasional dan RHB Bank dalam usaha meningkatkan rangkuman kewangan serta menambah baik penyediaan kemudahan akses perkhidmatan kewangan. Pelbagai usaha yang berterusan dan saluran alternatif juga disediakan oleh institusi kewangan bagi menyokong dan meningkatkan penyampaian kemudahan asas perkhidmatan perbankan di Sarawak, termasuk juga melalui pelantikan ejen bank. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Senator Susan Cemerai Anding berkenaan perkhidmatan bank bergerak yang bakal diperluas di Sarawak, termasuk bank yang terlibat, tarikh beroperasi dan kawasan yang akan mendapat manfaat daripada perkhidmatan itu di Sarawak. Katanya lagi, BNM juga telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi menggalakkan institusi-institusi kewangan untuk memperluaskan kemudahan perkhidmatan perbankan terutamanya kepada masyarakat yang menetap di kawasan luar bandar. Inisiatif yang telah dilaksanakan adalah menggalakkan pembangunan saluran hantaran kewangan yang berasaskan teknologi seperti perbankan internet dan mudah alih serta e-dompet di mana transaksi perbankan boleh dilakukan di mana-mana dan pada bila-bila masa saja. Kita bertemu kembali. Kerajaan memantau rapi gerakan kumpulan tertentu yang menyebarkan propaganda negatif berkenaan vaksin COVID-19 menerusi media sosial untuk mengelakkan mereka mempengaruhi fikiran rakyat. Menurut Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI Ahmad Amzad Hashim, Kementerian dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM sedang mengkaji keperluan untuk mewujudkan undang-undang tertentu bagi membendung perkara itu. Kerajaan telah menubuhkan Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV yang dipengungsikan bersama oleh Menteri Kesihatan Malaysia dan juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang merupakan jawatankuasa induk di dalam merancang, menyelaras, melaksana dan memantau keseluruhan strategi pembekalan vaksin COVID-19. Menerusi JKJAV ini telah dibentuk sebuah jawatankuasa kecil komunikasi yang diterajui oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Kementerian Kesihatan berperanan untuk merangka satu pelan komunikasi strategik serta menyampaikan fakta dan maklumat yang tepat berkenaan dengan vaksin COVID-19 kepada rakyat. Beliau berkata demikian semasa menjawab pertanyaan Senator Muhammad Zahid Muhammad Arif tentang tindakan kerajaan untuk menangani propaganda anti-vaksin dan langkah mendidik masyarakat berkenaan kepentingan mengambil vaksin COVID-19. Kategori kedua pula katanya adalah kumpulan masyarakat yang yakin tentang pentingnya vaksin dan tidak mudah terjejas dengan propaganda anti-vaksin yang merupakan kumpulan terbesar dalam negara ini. Sementara kategori ketiga adalah kumpulan yang berada di tengah-tengah iaitu kumpulan Vaccine Hesitancy Group yang mempunyai keraguan terhadap vaksin terutamanya vaksin COVID-19 tetapi tidak menolak vaksin secara langsung. Ahmad Amzad berkata
Sebanyak 1,295 kes baru COVID-19 dilaporkan pada Rabu, menjadikan jumlah kumulatif kes positif di negara ini sebanyak 87,913 dengan kadar kebolehjangkitan 14,751. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah itu hanya 10 kes membabitkan kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Bagi kes harian tertinggi yang dilaporkan pada Rabu, Dr. Nur Hisham berkata Selangor kekal mencatatkan kes tertinggi iaitu 481 kes bersamaan 37.1%. Sementara itu, tiada kes positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak pada Rabu, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif kekal 1,075. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dalam satu kenyataan memberitahu hanya satu kluster sahaja yang masih aktif, iaitu kluster besi dengan kes positif kekal 12 orang. Laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Ghazari Afindi. Dan saya Ekmas Saleh. Salam hormat dan selamat malam.